Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan. Hari ini saya Ahmad Faizal bin Fauzi dan juga Muhammad Asri Yusof akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu bincangkan kepentingan Cuban Missile Crisis 1962 dalam konteks dasar luar. Krisis peluru berpandu Cuba, juga dikenali sebagai Krisis Oktober 1962, berlangsung selama 1 bulan 4 hari iaitu pada 16 Oktober sehingga 20 November 1962 dan hampir membawa kepada perang nuklear. Walaupun tempoh masa yang singkat, krisis peluru berpandu Cuba telah menjadi ancaman besar keselamatan kepada negara Amerika Syarikat dan juga persiapan untuk perang nuklear. Konfrontasi tersebut juga dianggap sebagai kemuncak Perang Dingin yang hampir meletuskan bukan sahaja Perang Dunia Ketiga tetapi juga perang nuklear. Hal ini berlaku sebagai tindak balas kehadiran peluru berpandu balistik mushtari Amerika yang berada di Itali dan juga Turki dan Invasion Bay of Peak yang telah gagal pada tahun 1961. Setiausaha pertama Soviet Nikita Khrushchev bersetuju dengan permintaan Cuba untuk meletakkan peluru berpandu nuklear di pulau itu. Keperluan tersebut untuk menghalang pencerobohan masa hadapan terutama daripada Amerika Syarikat. Persetujuan telah dicapai semasa pertemuan rahsia antara Khrushchev dan Perdana Menteri Cuba Fidel Castro pada Julai 1962 dan pembinaan beberapa kemudahan pelancaran peluru berpandu dimulakan pada musim panas tersebut. Faktor berlakunya krisis Cuban Missile. Antara faktornya adalah dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua dan bermulanya Perang Dingin, Amerika Syarikat semakin bimbang tentang perluasan fahaman komunisme. Sebuah negara Amerika Latin secara terbuka telah menyokong dan bersekutu dengan Kesatuan Soviet Union. Hal ini telah dianggap oleh Amerika Syarikat sebagai tidak boleh diterima dan merupakan ancaman terbesar kepada mereka. Dan ini telah menyebabkan Amerika Syarikat berusaha untuk mengekang perkara tersebut dari terus berlaku. Sedangkan kerajaan Cuba yang dipimpin oleh Castro ketika itu sangat menyokong kuat kepada Soviet Union. Faktor yang kedua adalah kegagalan serangan di Teluk Babi. Amerika Syarikat merekrut lebih 1,400 askar buangan daripada Cuba secara rahsia untuk menyerang. Namun, kesemua mereka berjaya dikalahkan dalam masa 3 hari oleh Cuban Revolutionary Armed Forces. Kekalahan ini menjadi bukti kegagalan dasar luar US dan sebaliknya mengukuhkan lagi pihak kepimpinan Cuba khususnya Kesatuan Soviet Union. Faktor yang ketiga adalah penempatan peluru-peluru berpandu di Cuba adalah merupakan faktor utama kepada krisis yang berlaku ini. Tindakan meletakkan peluru berpandu ini adalah sebagai tindak balas Amerika Syarikat yang juga meletakkan peluru berpandu di Itali dan Turki. Namun seperti biasalah, Amerika Syarikat dengan perangannya yang tidak boleh melihat orang lain ataupun negara lain lebih daripada negara mereka telah mendakwa ia sebagai ancaman kepada Amerika Syarikat, sedangkan mereka juga mempunyai peluru berpandu di beberapa buah negara lain. Peranan John F. Kennedy semasa Cuban Missile Crisis. Beliau bertanggungjawab penuh dalam membuat keputusan semasa Cuban Missile Crisis ini. Beliau telah mewujudkan ESCOM iaitu Executive Committee of the National Security Council bagi membincangkan krisis yang berlaku serta membuat keputusan ke atas tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Amerika Syarikat terhadap Cuba dan juga Kesatuan Soviet. John F. Kennedy dalam perbincangan sebenarnya tidak mahu peperangan nuklear itu berlaku, tetapi dalam masa yang sama ingin mempertahankan kekuasaan Amerika Syarikat pada ketika itu iaitu era Perang Dingin, terutama di kawasan Amerika Latin. John F. Kennedy juga telah mengenakan sekatan terhadap Cuba, iaitu sekatan kemasukan senjata melalui laut. Sekatan ini dilakukan adalah untuk mengukuhkan lagi bukti bahawa Kesatuan Soviet terlibat secara langsung dalam pembinaan peluru berpandu di Cuba. John F. Kennedy juga dianggap sebagai berjaya menangani krisis ini apabila Kesatuan Soviet telah bersetuju menarik balik peluru berpandu dari Cuba
walaupun melalui rundingan secara rahsia, dan Amerika juga bersetuju untuk menarik balik segala peluru berpandu yang berada di negara-negara yang terlibat, seperti di Itali dan juga di Turki. Jadi pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang kepentingan CMC dan pengaruhnya kepada dasar luar US ketika era pentadbiran JF Kennedy. Secara umumnya, dasar luar Kennedy lebih terfokus kepada policy of containment, iaitu bersifat pembendungan. Polisi ini dibentuk khusus untuk menghalang penyebaran ideologi komunis di US dan global. Di samping itu, untuk memastikan dasar luar US berjaya dilaksanakan, Kennedy melantik McNamara sebagai Setiausaha Pertahanan US. Perkara pertama yang mereka lakukan bersama adalah merangka dasar luar yang bersifat flexible response bagi menggantikan dasar luar Eisenhower yang bersifat massive retaliation. Menurut Kennedy, pendekatan flexible response boleh didefinisikan sebagai to deter all wars, general or limited, nuclear or conventional, large or small. Jadi secara ringkasnya, flexible response adalah untuk mengelakkan peperangan dan kuasa ketengahkan. Dasar luar ekonomi Kennedy pula bersifat selektif economic policy, di mana polisi ekonomi bersifat anti-komunis khususnya Cuba, dan pada asalnya dasar ekonomi ini dibentuk untuk memberi tekanan kepada Cuba semasa krisis misi Cuba. Antara tekanan ekonomi tersebut termasuklah sekatan perdagangan, embargo, meningkatkan cukai barangan dari Cuba dan pengurangan import dan ekspor ke Cuba. Dasar dalam negara Kennedy pula terfokus kepada dasar pembaharuan atau New Frontiers yang memberi tumpuan kepada aspek pendidikan, kesihatan, pembangunan insan dan campur tangan kerajaan dalam menguruskan impak tekanan ekonomi pasca CMC. Namun begitu, sarjana seperti Govin, Peter Reid dan sarjana lain turut berhujah bahawa dasar luar Kennedy juga banyak dipengaruhi oleh CIA. Sebagai contohnya, ada operasi sulit CIA yang diluluskan oleh Kennedy seperti Mongoose Operation, iaitu untuk menggulingkan Fidel Castro pasca perjanjian damai US dengan USSR. Jadi dalam gambar ini ialah McNamara, Setiausaha Pertahanan US semasa zaman Kennedy. Antara pengaruh penting McNamara ialah pertama, membentuk dasar luar yang berbentuk pembendungan, kedua, memberi nasihat kepada Kennedy untuk menyekat saluran ekonomi ke Cuba, dan ketiga, menurunkan IQ pengambilan tentera, yang mana ianya telah menambah jumlah anggota tentera US seramai 354,000 orang. Anggota tentera ini banyak digerakkan ke Vietnam untuk hadapi Perang Vietnam. Perkara penting semasa CMC ialah JFK berjaya mengawal dan berhadapan media dengan baik untuk tidak mewujudkan suasana panik dalam kalangan masyarakat awam. Salah satu cara Kennedy mengawal media adalah dengan meminta media hold terlebih dahulu berita-berita mengenai krisis di Cuba. Alasannya supaya rakyat sentiasa percaya bahawa US masih selamat dan perang nuklear tidak berlaku. Di samping itu, Kennedy juga menjadikan media sebagai pivot power atau kuasa tengah antara White House dengan masyarakat awam. Kennedy banyak berhubung dengan Philip Graham dari Washington Post, James Gaston dari New York Times dan agensi media lain untuk memastikan rakyat hanya dihidangkan dengan berita-berita baik sahaja untuk elak kekeliruan dan kebimbangan awam. Selain itu, kuasa dan pengaruh media juga dihadkan di mana media dilarang atau tidak diberi kebebasan untuk membuat liputan berita situasi semasa di Cuba. Alasannya supaya strategi AS tidak terbongkar. Dan menurut James Gaston dari New York Times, beliau mendakwa bahawa Kennedy pernah menghubungi beliau dengan berkata, "If you reveal my plan, Khrushchev could be us to the draw." Ini menunjukkan bahawa demokrasi media digantung sementara semasa zaman Kennedy. Melalui media juga secara tak langsung, Kennedy telah menjadikan media sebagai alat propaganda kerajaan hingga ada wartawan membuat kenyataan bahawa hubungan Kennedy dengan media agak rapat hingga mewujudkan teori kebergantungan media. Namun dengan adanya media, populariti Kennedy meningkat selepas beliau berjaya capai kata sepakat dengan Khrushchev untuk menandatangani Treaty Bentas untuk mengakhiri krisis misi Cuba. Arthur Schlesinger yang pernah bertugas sebagai pegawai khas Kennedy pernah menggambarkan Kennedy sebagai a combination of toughness and restraint, of will, nerve and wisdom, so brilliantly controlled, so mercilessly celebrated, that he dazzled the world. Dalam gambar ini ialah beberapa contoh media cetak yang telah menulis tentang krisis misi Cuba. Kebanyakan media US telah menggambarkan Kennedy sebagai nasionalis yang realis, khususnya dalam aspek hubungan antarabangsa. Melalui media jugalah pengaruh dan populariti Kennedy meningkat secara konsisten. Jadi yang seterusnya adalah dasar luar US pasca CMC. Yang pertama, daripada JF Kennedy hingga Bill Clinton, dasar luar US masih bersifat pembendungan dan hanya dasar domestik sahaja yang banyak berubah. Contohnya, dasar domestik LB Johnson adalah terfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Civil Rights Act of 1964 dan Civil Rights Act of 1968. Contoh lain pula adalah dasar domestik Ronald Reagan yang terfokus kepada ekonomi US melalui pengurangan marginal cukai, mengawal inflasi dan sebagainya. Namun begitu, walaupun dasar luar tidak banyak berubah dari Kennedy hingga Clinton, banyak juga operasi sulit luar US yang berlaku pasca CMC. Contohnya, operasi Rolling Thunder oleh LB Johnson,
Menu Operation oleh Richard Nixon, Iran Contra Affair oleh Ronald Reagan dan sebagainya. Kemuncak pada dasar luar US bersifat containment ini ialah pada zaman Ronald Reagan. Dasar luar Ronald Reagan lebih terfokus pada memenangi Perang Dingin melalui doktrin Reagan dan menghapuskan komunisme serta lebih menggalakkan penyebaran ideologi demokrasi. Seterusnya, dasar luar US hanya berubah dari pembolongan kepada serangan awal semasa pentadbiran George W. Bush, iaitu melalui doktrin Bush. Pentadbiran Bush adalah legasi neo-Reaganite, iaitu dasar luar bersifat agresif. Doktrin serangan awal ini adalah untuk melindungi kepentingan nasional Amerika, khususnya daripada ancaman keganasan antarabangsa dan menghapuskan segala bentuk ancaman yang difikirkan akan mengancam kepentingan strategik negara. Yang seterusnya, kepimpinan Donald Trump pula lebih terfokus kepada dasar luar yang bersifat menjaga kepentingan nasional, khususnya untuk menjadikan Amerika hebat semula atau Make America Great Again. Konteks dasar luar Trump lebih terfokus kepada ekonomi dan bukannya kuasa ketenteraan seperti para presiden yang sebelumnya. Untuk pengajaran daripada CMC, yang pertama, negara perlukan satu set ideologi atau dasar luar yang jelas dan boleh diterima umum. Buat masa ini, demokrasi adalah sistem pentadbiran yang paling diterima umum oleh semua negara kerana demokrasi menjamin kestabilan, keadilan, kesamarataan dan kebebasan. Pengajaran kedua adalah pelibatan elitis dan golongan intelektual penting dalam merangka strategi perang, perdamaian, dasar luar dan yang paling utama, intelektual yang boleh bertindak secara realistik mengikut situasi semasa. Contohnya, Kennedy ada ESCOM yang dibentuk khusus untuk memberi nasihat bagi berhadapan dengan krisis misi Cuba. Pengajaran ketiga pula adalah dunia perlukan organisasi antarabangsa yang kuat untuk mengelakkan peperangan, pengatur perdamaian dan sebagai pelindung kepada negara kecil dan miskin. Dulu dunia pernah ada Liga Bangsa pasca Perang Dunia Pertama, tetapi Liga Bangsa gagal menghalau Perang Dunia Kedua. Jadi pasca Perang Dunia Kedua muncul pula PBB atau United Nations yang jaga hal ehwal antarabangsa. PBB ini masih wujud sehingga sekarang. Pengajaran keempat adalah demokrasi media perlu dipertahankan dan peranan media penting dalam memastikan rakyat mendapat berita yang telus dan maklumat dapat dicapai dengan cepat dan tepat. Melalui media juga, Kennedy menggambarkan media sebagai kuasa tengah antara pemerintah dengan rakyat. Dengan ungkapan, at least we can make the world a safe place for diversity. Dan freedom of the press is an important part of democracy. Pengajaran kelima adalah diplomasi dan perjanjian perdamaian adalah penting bagi mengelakkan sesuatu isu berpanjangan. Contohnya, US dan USSR bersama-sama menandatangani Treaty Bentes untuk elakkan perang nuklear. Menurut Kennedy, a limited test ban is safer by far for the United States than an unlimited nuclear arms race. ESCOM atau Jawatan Kuasa Eksekutif Majlis Keselamatan Negara ialah sekumpulan pakar yang tugas khas mereka adalah menasihati Presiden Kennedy semasa krisis misi Cuba dan memastikan segala keputusan Presiden adalah tepat, mengutamakan kepentingan nasional dan meminimalkan kemungkinan perang nuklear. ESCOM terdiri daripada 12 orang anggota, antaranya Vice Presiden, Setiausaha Negara, Setiausaha Perbendaharaan, Pegawai Negara, Setiausaha Pertahanan, Pengarah CIA dan lain-lain. Untuk rumusan, secara keseluruhannya, Robert Kennedy menggambarkan krisis misi Cuba sebagai the Cuban Missile Crisis can be regarded as the most dangerous confrontation in human history. Yang kedua, dasar luar John Kennedy lebih terfokus kepada dasar pembunuhan, iaitu khusus untuk menghentikan atau menghalau penyebaran ideologi komunisme. Yang ketiga, dasar luar yang bersifat pembunuhan, containment ini tidak bertahan lama. Pada pentadbiran George W. Bush, dasar luar lebih terfokus kepada dasar menyerang atau preemptive, offensive. Yang keempat, peristiwa Cuban Missile Crisis berakhir dengan US dan USSR bersetuju untuk menandatangani Treaty Bentes. Dan yang terakhir, cara ringkasnya, Kennedy ini seorang yang pro-demokrasi, anti-komunis dan dasar luar yang bersifat containment plus making it less belligerent, iaitu meminimalkan kemungkinan peperangan.